Hai, Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Bersama saya dalam topik hari ke-7 hari ini iaitu lemak baik versus lemak tidak baik. Saya Jessie Fatimah binti Abdul Jalil, berumur 37 tahun, berasal dari Keratong Pahang. Dulu saya seorang yang sangat obes dengan berat 107.6 kg dengan ketinggian 158 meter. Sebelum program, saya selalu sakit kepala, sakit tumit kaki yang melampau, masalah period yang tidak teratur, tempat sisa selalu berasa sakit, cepat berasa letih, pemarah dan kuat tidur siang. Selepas program, Alhamdulillah, kebanyakan masalah saya improve, hilang dengan hanya menukar sarapan pagi dengan nutrisi seimbang. Dengar cakap coach, ikut meal plan dengan serius dan bonusnya, saya dah turun 46.3 kg. Thank you Allah, thank you coach, thank you Herbalife. Ini gambar saya sebelum program. Dan ini gambar saya selepas program. Okey, kita mulakan topik kita pada hari ini iaitu lemak baik versus lemak tidak baik. Kita tengok gambar ni. Makanan ini juga boleh dikelaskan kepada dua bahagian iaitu lemak baik dan lemak tidak baik. Omega 3 Omega 3 ialah lemak yang baik. Omega 6 lemak tidak baik. Omega 3 akan mengurangkan keradangan yang tidak normal, manakala Omega 6 memberi inspirasi kepada keradangan di mana kedua-duanya perlu diambil. Tapi masa sekarang ni kita terlalu banyak makanan yang mengandungi omega 6 dan sangat berbahaya. Terdapat lemak yang baik dan lemak yang buruk juga di dalam makanan. Jadi kita harus bijak membuat pilihan. Adakah anda mengenali sesiapa yang kerap menggunakan makanan yang mengandungi lemak yang tidak baik? Jadi bawalah mereka ke kelab dan jurulatih kita akan dapat mengajarnya. Sekiranya minyak yang baik berada di dalam badan, maka minyak yang buruk secara semula jadinya akan dikeluarkan. Sekiranya minyak yang buruk itu bergantung pada air minum dan diet dan senaman sahaja tidak dapat dihilangkan, maka minyak ikan adalah kaedah yang terpantas dan terbaik untuk saluran darah. Apabila kita hanya makan minyak, pengumpulan akan terbentuk menjadi kolesterol. Jika ianya sangat tinggi dan tebal, sekiranya saluran darah tersumbat, ia akan menyebabkan serangan jantung. Jika darah pula tidak lancar ke otak, ia akan menyebabkan serangan strok. Semuanya berpunca dari cara kehidupan yang tidak baik terlalu lama. Okey, sebelum kita cerita lebih lanjut tentang lemak ni, bagus untuk kita tahu dulu apa fungsi lemak ini dalam badan. Pertama, lemak digunakan untuk simpan tenaga yang dihasilkan daripada proses metabolisme. Yang kedua, lemak juga bernutrisikan sel-sel tubuh seperti kulit, kuku, jantung dan juga otak. Lemak baik juga digunakan untuk membantu penyerapan vitamin A, B, C dan K. Jadi, lemak ini bukanlah 100% lebih untuk badan kita. Dan jumlah lemak yang terlalu sedikit pun tidak bagus. Apatah lagi terlalu tinggi. Sebaiknya berada pada julat persen lemak yang sihat. Okey, seperti yang saya katakan tadi, bukan semua lemak tidak baik. Ada setengah lemak yang kita perlukan untuk membantu turun berat dengan lebih efektif. Lemak tak baik pula terbahagi kepada dua. Yang pertama adalah lemak tepu dan yang kedua adalah lemak jenis trans. Okey, lemak tepu datangnya daripada haiwan dan ianya akan menjadi beku apabila berada dalam suhu sejuk. Contoh lemak tepu adalah lemak pada daging, kulit ayam, keju dan margarin. Lemak jenis trans pula datang dari proses sesuatu makanan. Contohnya minyak masak yang diproses kepada pepejar dan terhasillah lemak trans. Contoh lemak trans adalah biskut, donat, kek, fast food, burger, kentang goreng dan semua proses food.
Okey, apa kesan pada kita lemak tu? Yang pertama adalah kolesterol. Yang kedua, obesiti. Yang ketiga, menyebabkan pembuluh darah tersumbat dan sel-sel lemak akan semakin bertambah. Jadi, macam mana kita nak hilangkan lemak tidak baik ni? Okey, lemak yang tidak baik ini atau lemak tepu ni akan hilang secara berperingkat bila kita mula mengambil lemak baik dari sumber omega 3. Okey, apa lemak omega 3? Lemak omega 3 adalah lemak tidak tepu yang sangat sihat dan ianya banyak terdapat pada tumbuhan dan pada hidupan laut. Contoh lemak tidak tepu adalah olive oil, bunga matahari, kacang soya, kekacang, aloe vera. Inilah salah satu sebab kenapa di dalam meal plan kita tinggalkan makanan yang bergoreng. Walaupun sayur goreng atau tumis. Saya galakkan anda mengambil ikan lebih kerap daripada ayam dan daging. Fokus pada makanan 4 bintang. Dan fokus pada makanan yang berebus, steam dan grill. Sambil kita belajar tentang lemak baik dan lemak tidak baik, Herbalife juga ada omega 3. Jom kita tengok tentang omega 3 fish oil ni. Fakta penting yang perlu kita tahu tentang omega 3 fish oil ni, yang pertama adalah ianya tidak hanya seperti omega 3 yang lain. Yang kedua, membantu menurunkan lemak tepu dan visceral dengan cepat. Yang paling istimewanya, omega 3 fish oil ini diformulasikan oleh Dr. Louis J. Ignarro. Dan Dr. Louis J. Ignarro ni juga menghasilkan produk NFLU. Okey, kadar lemak dalam badan kita tidak akan terhapus dengan minum air dan bersenam semata. Jadi, untuk menurunkan kadar lemak yang tidak baik dalam badan kita, kita perlu konsumsi banyak omega 3 ni sebab ini sahaja yang dapat menurunkan kadar lemak yang tidak baik dalam badan kita. Okey, sekian. Ini sahaja perkongsian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum.